Islam kebanggaanku, Islam kemuliaanku, bebaskanku dari gelap keakuan kepada cahaya kekitaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri. Dari Johor hendak ke Pekan, singgah di Nipis membeli haruan. Semanis senyuman kami hamparkan, buat bingkisan salam penemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berbahagia Puan Pengarah Ainul Madiah binti Huzairi selaku Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu, yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Syah Mukhlis bin Syahril, seterusnya para pensyarah serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita melafazkan setinggi ucapan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan izin kasihnya pada hari yang berkah ini kita dapat sesama berkumpul bagi melangsungkan program penyucian jiwa anjuran bersama Kelab Rakyat Islah Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu. Bagi seluruh warga Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu, pihak majlis mengalu-alukan kehadiran yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Syah Mukhlis bin Syahril dan para jemputan bertamu ke majlis kita pada hari ini. Semoga dengan kehadiran semua, maka majlis ini akan menjadi lebih bermakna. Hadirin yang dihormati, tirai majlis pada pagi ini dimulakan dengan ucapan oleh Puan Pengarah Ainul Madiah binti Huzairi. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang dihormati Puan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu, Puan Pengarah Ainul Madiah binti Huzairi bagi menyampaikan ucapannya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Pengacara Majlis Nur Mardina binti Muhammad Razif, yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Syah Mukhlis bin Muhammad Syahril, penceramah jemputan kita pada hari ini, pengarah program, para pensyarah, pelajar dan seterusnya sedia hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama hadir dalam program penyucian jiwa. Seterusnya, dengan kesempatan ini, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada jawatan kuasa yang telah berusaha berganding bahu demi menjayakan program penyucian jiwa ini. Selain itu, tidak lupa juga saya selaku pengarah IPG KBM amat berbesar hati mengalu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Syah Mukhlis bin Muhammad Syahril dan merakamkan ucapan terima kasih atas kesudian Ustaz Syah Mukhlis untuk mengkongsikan ilmu yang beliau pelajari dan seterusnya menyempurnakan program penyucian jiwa. Program penyucian jiwa ini dilaksanakan untuk membentuk akhlak dan khasiat pelajar IPG KBM. Serta perkara ini juga selaras dengan usaha melahirkan bakal guru yang berakhlak mulia kerana akhlak ini merupakan asas pembinaan diri yang utuh dan terbilang. Akhir sekali, saya berharap semoga program ini mencapai objektifnya. Sekalian saya akhiri ucapan saya dengan lafaz salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalung penghargaan kepada yang berbahagia Puan Pengarah Ainul Madiah binti Huzairi atas kesudian menyampaikan ucapan sebentar tadi. Hadirin, kini tibalah kita ke acara yang paling dinantikan semua. Untuk itu, majlis dengan tuduh hormatnya mempersilakan yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Syah Mukhlis bin Syahril untuk memulakan slot ceramah. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Awal kalam dengan nama Rabbul Izzati. Selawat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimohon limpahan berkat segala nikmat diberi. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz bismillah pembuka segala. Terima kasih diucapkan kepada pengerusi majlis. Yang saya hormati Puan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu, Puan Ainul Martiah, para pengarah serta seluruh warga Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, sama-sama kita berzikir bernasyid ini ikut ya. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajabash syukru alaina mada'a lillahi da'. Kenal ke semua dengan nasyid ni? Kenal. Nasyid ini merupakan nasyid yang pernah didendangkan suatu ketika dulu ketika menyambut junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setibanya baginda sampai di Madinah Al-Munawwarah. Ketibaan baginda sallallahu alaihi wasallam sangat menggembirakan para muslimin dan muslimat kerana keimanan pada Allah Subhanahu wa taala dan kasih mereka terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam yang tidak berbelah bahagi. Akhlak terpuji baginda telah mencampahkan kecintaan persaudaraan kaum Muhajirin dan kaum Ansar sehingga tali persaudaraan yang dibina menjadi kukuh dan utuh. Kisah ini hanyalah satu daripada beribu-ribu kisah tauladan junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam yang dirakamkan dan diceritakan kepada anak-anak generasi ini. Sekiranya kita selongkar satu-satu, pastinya kita bisa menitiskan air mata dengan keperitan, kepayahan, perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang saya muliakan, jemaah yang saya muliakan. Suatu hari baginda solat berjemaah dengan para sahabat. Kemudian terdengar satu bunyi yang sangat mengganggu fikiran Umar Al-Khattab radhiyallahu anha yang berada di barisan hadapan ketika itu. Bunyi dia seakan batu-batu yang bergeser, seperti keruk-keruk, seakan batu yang bergeser. Bunyi itu terus berulang setiap kali baginda menggerakkan tubuhnya selesai solat. Umar terus bertanya kepada baginda. Umar bertanya, "Apakah engkau sakit ya Rasul?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak Umar, alhamdulillah, aku sihat." Jawab Umar kembali, tanya Umar kembali, "Kami seperti mendengar seolah sendi-sendi di tubuhmu saling bergesekkan. Kami yakin kalau engkau dalam keadaan sakit, wahai Rasul." Rasulullah tersenyum. Kemudian baginda mengangkat jubah sehingga bahagian perutnya terlihat dengan jelas. Alangkah terkejutnya Umar dan para sahabat melihat perut baginda yang begitu kempis, dililiti dengan kain yang berisi dengan batu kerikil. Ternyata baginda sedang menahan lapar. Allahu Akbar. Betapa besarnya pengorbanan baginda ini dalam memperjuangkan agama Islam. Kita seharusnya bersyukur. Bersyukur ya? Bersyukur. Alhamdulillah. Dalam Al-Quran, ayat Al-Qalam, ayat keempat, "Dan sesungguhnya kamu benar-benar mempunyai akhlak yang agung." Tepuk dada tanya iman kita, hadirin hadirat yang saya muliakan. Adakah kita mampu mencintai akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Semoga kita juga bisa dalam mencontohi akhlak baginda ini. Masya Allah. Jom kita jadi pemimpin seperti Rasulullah. Hadirin yang saya muliakan,
pernahkah kalian mendengar kisah peperangan Zat Ar-Riqa'? Begini kisahnya. Seramai 70 orang pendakwa Islam telah pergi mengajar di pedalaman. Tiba-tiba mereka telah diserang hendak dan dibunuh oleh kabilah Salim. Rasulullah sangat berdukacita dengan kejadian ini. Lantas baginda berdoa, mengangkat tangan, berdoa kunut nazilah sebulan tanpa henti supaya Allah memusnahkan kabilah Salim ini. Begini, marilah kita sama-sama mengikut doa kunut nazilah ini. Boleh? Boleh. Bismillah. Allahumma inna naj'aluka fi nuri adana wa na'udzubika min sururihim. Allahumma ba'did samlahum wa fa'rid jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zazzif aqdamahum wa sallit alaihim kalba min kilabik ya qahar ya jabbar ya muttaqimu ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma munzilal kitab ya mujrihal sahab ya hazimal ahzab ihzihum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang Maha Perkasa. Ya Allah, yang Maha Perkasa. Ya Allah, yang Maha Membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Dalam perjalanan menuju ke medan perang, umat Islam hanya mempunyai seekor unta. Baginda Nabi Muhammad SAW sanggup bergila-gila menunggang unta itu dengan para sahabat, sehingga kaki baginda dan para sahabat berlubang-lubang dengan kuku kaki jari mereka tercabut. Lalu baginda membungkus kaki dengan reja-reja kain. Allahu Akbar. Dengan pertolongan daripada Allah, peperangan tidak sempat berlaku kerana kabilah Salim bertempilaran lari. Setelah Allah mencampakkan kegerunan dalam hati mereka. Allahu Akbar. Betapa tingginya akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang sanggup bersusah payah bersama umatnya ketika itu. Berenarlah firman Allah yang berbunyi, sesungguhnya telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah itu tauladan yang baik, iaitu orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, dan banyak berzikir kepada Allah. Surah Al-Ahzab ayat ke-21. Tahu tak para hadirin dan hadirat sekalian, bahawa sekarang ini di Syria dan di Rohingya dan juga di Palestin, saudara kita di sana, setiap hari mereka hidup dalam ketakutan. Mereka ditembak, dibakar hidup-hidup, dibom sehingga terburai perut dan otak. Tetapi di manakah peranan pemimpin Islam pada hari ini? Kawan-kawan, rakan-rakan taulan, janganlah kita berhenti berdoa untuk mereka di sana, di samping memberi bantuan kewangan pada kadar yang mampu, dan berusahalah
mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Allah tak tunjuk berkesan ke tidak usaha kita, tapi Allah tengok kepada usaha kita. Hadirin hadirat sekalian, Rasulullah sentiasa memimpin diri agar berlaku jujur sehingga dipercayai oleh kawan dan juga lawan. Ketika berniaga, baginda sentiasa memberitahu dengan jujur harga modal sesuatu barang dan dijual dengan para pelanggan bebas membayar berapa harga yang mereka kehendaki. Kerana itulah barang-barang Rasulullah paling laku dan terlajak laris berbanding dengan peniaga lain. Dalam surah Al-Anbiya ayat ke-107, dan tiadalah kami memutuskan kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Lihatlah rakan taulan para hadirin sekalian, sekarang ini ramai pemimpin dilaporkan tidak jujur sehingga berlaku pecah amanah dan rasuah secara berleluasa. Alangkah seronoknya sekiranya semua pemimpin jujur seperti Rasulullah. Kawan-kawan, bersamalah kita mencontohi Rasulullah dalam memimpin dirinya sendiri. Kini berakhirlah sudah kisah Nabi teragung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang sentiasa merindui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tergolong di kalangan mereka yang mendapat syafaat Nabi di akhirat kelak. Saya akhiri saya punya ceramah dengan serangkap pantun, ya. Cantik sekali si burung nuri, hinggap sebentar di atas atap. Seikhlas hati menyusun jari, memohon maaf salah dan silap. Saya sudahi kalam saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Alhamdulillah dan terima kasih diucapkan kepada yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Syah Mukhlis bin Syahril di atas ceramah yang telah beliau berikan tadi. Diharapkan sama-samalah kita mendapat manfaat dan pedoman dari ceramah beliau tadi dalam mendidik hati dan menjadikan kita sebagai insan yang akan berjaya di dunia dan di akhirat. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Syah Mukhlis bin Syahril atas kesediaan mengendalikan slot ceramah sebentar. Hadirin yang dikasihi, dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Syah Mukhlis bin Syahril diiringi oleh Hadirin yang dikasihi, dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Syah Mukhlis bin Syahril diiringi oleh yang berbahagia Puan Pengarah IPGKBM Ainul Mardiah bin Huzairi untuk menyampaikan sedikit cedera hati sebagai kenang-kenangan untuk Al-Fadhil Ustaz Syah Mukhlis bin Syahril. Dipersilakan. Hadirin yang dikasihi, tiap yang bermula pasti ada pengakhirannya. Sebelum majlis melaburkan tirai, maka majlis kita telah sampai ke penghujungnya. Segala apresiasi sekali lagi diucapkan kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Syah Mukhlis bin Syahril serta para tetamu atas kesudian hadir ke majlis yang mulia ini. Ucapan salam pengakhir kata, segala yang ada dikongsi bersama. Apa yang kurang maaf dipinta, sudilah berkunjung di lain masa. Akhir kata, saya mohon. Akhir kata, saya mohon maaf jika terdapat sebarang kesilapan sepanjang mengendalikan majlis ini. Yang baik itu datangnya dari Allah, yang buruk itu datang dari diri saya sendiri. Tirai majlis saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.